hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kalau kita dah bagi tahu banyak kali ataupun situasi tu akan berulang kan, kita jadi lagi stres dan tu sebab kita macam tambah lagi. Kurang komunikasi dalam rumah tangga. Mungkin sikap diorang berbeza daripada kebiasaan. Akulah yang selalu menunggumu. Hentikan kau dalam gelisah, waktu kau dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Jumaat kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini. Untuk siaran 14 Ogos, hari ini bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza Sabjahan. Dan kami harapkan anda semua di mana saja anda berada hari ini, apa saja perancangan anda, telah pun anda rencanakan perancangan anda itu sebaik mungkin. Dan saya kira bagi negeri-negeri yang telah pun bercuti hari ini, pasti ada pelbagai pengisian yang telah pun anda rancangkan untuk diluangkan masa bersama seisi keluarga, insyaAllah. Tapi sambil-sambil anda telah pun membuat perancangan untuk anda bagi yang masih bekerja, yang berehat ketika ini ataupun di mana saja anda berada, anda boleh terus ikuti kami secara langsung di Facebook ketika ini, kerana sepanjang 1 jam ini pelbagai pengisian menarik telah kami rencanakan untuk dimanfaatkan bersama-sama anda seisi keluarga. Betul tu. Fiza, kalau kita bercakap tentang hari Jumaat ni, topik akan kita bincangkan juga mesti berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini? Sekejap lagi kami akan kongsikan dan wawarkan kepada anda. Tetapi sebelum itu, kita ingin bersama dengan Encik Muhammad Said Al-Firdaus bin Said Ahmad Arifin yang merupakan pengurus jualan Farina Marketing Sendirian Berhad dalam segmen JMTV. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Abah Roy. Semua sihat tak? Dah makan? Abah Roy nak cerita sikit ni. Abah Roy ni suka makan. Memang hobi orang Malaysia. Memang suka makan. Masalahnya bila kita makan banyak sangat, kita jadi susah nak lawas. Sembelit. Susah nak membuang. Sampai berjam menung dalam toilet. Balik rumah berebut dengan anak. Anak duk ketuk pintu toilet. Tok. Kadang tu sampai 4-5 hari tak membuang. Na'udzubillah. Sekali membuang, bau dia pekat. Macam mana boleh jadi? Ramai tau orang yang ada masalah sembelit ni. Jadi bila kita makan banyak sangat, sistem pencernaan kita ambil masa lebih lama untuk hadamkan makanan. Bahan buangan ni nanti dia lambat untuk sampai ke hujung usus. Jadi lama-lama dia akan jadi membesar dan tersekat bila kita kurang air. Itu sebab kita mudah dapat jadi sembelit ni. Bila sembelit kita rasa perut tak selesa, kembung, berangin, betul tak? Jadi di sini Abah Roy nak sharekan satu produk yang dibawakan khas oleh Farina Marketing, iaitu lemon tap untuk dapatkan berat air dan juga licin powder untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Semua produk Farina ni dikilangkan yang bertaraf GMP, ada halal JAKIM, ada nombor kelulusan MAL daripada KKM. Penting kita dapatkan produk yang ada kelulusan MAL macam ni dan juga popular. Masuk TV, ada billboard. Paling penting banyak testimoni dan bahan-bahan lemon tap dengan licin ni semua bahan semula jadi. Ada asam jawa, asam keping, ada daun sena, ada mangga Afrika. Okey, jadi dan bahan ni semua diadun dengan sukatan yang betul dan tepat. Jadi mereka yang boleh amalkan lemon tap ni adalah yang ada masalah pelawasan atau masalah sembelit. Tak kisah lelaki wanita, umur 15-60 tahun boleh ambil. Tak ada kesan sampingan. Nak makan mudah saja. Lemon tap ni dah bentuk tablet, ada 30 tablet. Kunyah-kunyah saja. Licin ni dia bentuk serbuk. Tak perlu bancuh-bancuhnya, risau. Kita just telan makan macam tu saja. Okey, insya-Allah konsisten amalkan akan nampak perubahan positif pada badan dan juga bila makan ni dia rasa nak membuang tu rasa dia lega lain macam. Jadi hari ni kami ada promosi Farina Marketing, ada free gift istimewa iaitu lemon lotion untuk beli package 2 ni sekali. Kemudian ada free postage, kemudian ada free group support. Ada masalah terus boleh tanya, kami support sampai jadi. Okey, kemudian kami ada tawarkan jaminan pulangan wang kalau tak menjadi. Jadi cepat-cepat WhatsApp sekarang 0126557204 atau beli website farinabeauty.com. Lemon tap Farina. Bye.
Terima kasih banyak-banyak Encik Said Al-Firdaus bin Said Ahmad Arifin dari Farina Marketing. Cukup bersemangat dan kami harapkan anda semua pun terus bersemangat bersama kami di Wanita hari ini. InsyaAllah. Dan hari ini seperti biasa, hari Jumaat Hikayat Perkahwinan. Topik yang bakal kami bawakan bersama dengan anda hari ini iaitu Bila Pasangan Tawar Hati. Yana dan juga penonton-penonton sekalian, kalau kita menonton filem-filem Inggeris, banyak dalam filem-filem Inggeris ini yang menggambarkan pasangan-pasangan yang telah pun berusia yang sentiasa berjalan berpimpinan tangan, saling suap menyuap di restoran makan ataupun seringkali mengucapkan terima kasih dan mengucup dahi pasangan mereka. Itu filem-filem yang kita lihat di luar negara. Tapi mungkin adat dan juga budaya kita di Malaysia ini ada sedikit berbeza. Kadang-kadang kita rasa segan nak tunjukkan rasa kasih, sayang kita di hadapan anak-anak ataupun orang sekeliling. Betul. Tetapi kalau kurangnya ada rasa kasih dan sayang ini juga secara tidak langsung, ia juga mungkin boleh menyebabkan rasa tawar hati itu timbul. Betul. Dan mungkin juga tawar hati ini terjadi apabila berlakunya series of incident ataupun lepas satu lagi perkara terjadi yang akhirnya dipendam dan terus dipendam, tak terungkapkan, tak terluahkan, dan ini yang mungkin membawa kepada perasaan tawar hati ini tadi. Tapi sebenarnya kita nak tanya dengan panel kita di studio, apa sebenarnya yang membuatkan pasangan itu boleh sampai ke tahap tawar hati ini? Apakah perkara-perkara yang menyebabkan tawar hati ini berlaku dalam sesebuah rumah tangga? Semuanya akan kita kupaskan sekejap sahaja lagi. Dan kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada kami ataupun nak berkongsi pengalaman anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah. Dan jika berkesempatan, kami akan bacakan topik ataupun perkongsian yang akan terus anda kongsikan bersama dengan kami sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Bila Pasangan Tawar Hati di Wanita Hari Ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Abang bela mak abang, tapi sikit pun abang tak faham perasaan Mia. Mia dah cuba berbaik dah dengan dia, tapi dia tak banyak terima Mia. Dia datang ke KL, suruh Mia tinggalkan abang. Dia cabar Mia, dia sengaja nak terima. Cabar apa ni? Dia cakap apa? Dia memang kurang ajar ni. Dia gunakan ni sebab nak sakit hati mak. Sebab dia tahu mak memang sayangkan dia. Mak tak sanggup tengok dia bodoh-bodohkan dia. Mana janji abang nak jaga Mia? Abang cakap nak pertahankan Mia, kan? Tak ada pun. Mia kena pijak dengan mak pun abang biarkan je. Mia kecewa dengan abang. Kenapa Mia angkat bakul tu? Mia kan dalam pantang lagi nak. Tak berat pun bakul ni, mak. Tak apa. Mia nak cuci baju ke? Ini semua baju ke Zairi kan? Mia rehat je lah nak. Pagi tadi bukan main lagi masa mak buat sarapan, sibuk buatkan air. Ni tiba-tiba pula nak basuh baju. Bukannya Mia yang basuh, mak. Mesin yang basuh. Ali, kenapa pula tiba-tiba berhenti minum Mia yang buat air tu? Sedap tau. Abah minum banyak pagi tadi kan? Tak tahulah mak, pagi ni tak rasa pula nak minum air manis. Ada lagi baju yang mak nak basuh tak? Kita nak hantar Ruby. Lepas ni ingat mak, baju-baju Ruby biar Ri uruskan sendiri. Tak payah seorang basuh. Gila mak. Paparan yang anda saksikan tadi adalah sedutan dari drama 7 Hari Mencintaiku 2 yang sedang ditayangkan di slot Akasia TV3 sekarang. Dan sebelum kita mulakan dengan perbincangan kita, Bila Pasangan Tawar Hati, saya nak baca satu komen dari kawan-kawan kita di Facebook dari Azizah Jamaluddin yang berkata, bila tawar hati, maka rumah tangga sepi, sunyi dan rasa bosan. Tanggungjawab dirasa satu beban, mudah marah, hilang rasa hormat dan ingin memutuskan hubungan perkahwinan tersebut. Sunyi, bosan, mudah rasa marah dan ingin memutuskan hubungan tersebut. Itu antara mungkin konotasi ataupun situasi sedang dihadapi oleh anda yang sedang menonton ketika ini. Dan ini nak terus kami bincangkan bersama dengan panelis-panelis kita di studio ketika ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Shatila Melvin. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat datang. Thank you. Dan suaminya Sam. Apa khabar Sam? Baik, alhamdulillah. Tak lebih baik. Alhamdulillah. Tapi Yana dan juga penonton, kita bertuah hari ini sekarang kita dapat dua hero Malaysia yang popular datang ke set kita. Selain daripada Sam, kita juga ada Datuk Gamzah. AKA Fatami ke Zul Arifin? Ini Zul Arifin. Dari belakang Zul Arifin. Okey. Alright.
Alright, okey. Kita gelak-gelak juga. Tapi kalau apa yang telah pun kita dapat saksikan daripada sedutan drama dan juga perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook tadi. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini juga ada banyak kes yang tular di media sosial. Betul. Akibat daripada tawar hati ini boleh menyebabkan kepada pelbagai perkara yang sehingga ada kalanya menyebabkan kepada penderaan fizikal, mental dan juga pelbagai lagi. Betul. Datuk, nampak mudah, nampak ringkas, tetapi apakah punca menyebabkan kepada permasalahan ini? Itulah kalau kita dengar daripada episod tadi. Terima kasih soalan tu bagus tu. So kalau kita lihat, dia kata 7 hari mencintaiku. Tak cukup. Itu salah satu puncanya. Bila bercinta cuma 7 hari, mana boleh jadi. Dia kena sepanjang hayat. Jadi artinya gagal membeli jiwa pasangan. Itu menyebabkan jadi tawar hati. Ya, dengan egonya, dengan sombongnya, dengan tak hormat mak tu. Semua ni gagal membeli jiwa. Jadi akhirnya dia patah hati dan tawar dan mungkin jadi itulah. Bila kita tawar hati, dia jadi stres. Kena stres itu kena ada release ataupun katarsis. Katarsis itu dengan bercerai, dengan penderaan, dengan malahan boleh membunuh. Soalnya membunuh pasangannya atau membunuh dirinya dengan murung, depression dan give up. Jadi sebenarnya dari tawar hati ni pelbagai lagi permasalahan yang akan berlaku. Tawar hati itu mula. Mula. Boring. Biasalah orang boring. Anda kan biasa kan. Baru 4 tahun boleh tahan. Kini dah 44 tahun kau. Lah. 44 tahun. 44 tahun kau. Walaupun nampak masih handsome. Datuk, ini yang menarik untuk kita bincangkan, Datuk. Datuk berkata tentang 44 tahun usia perkahwinan. Syatila dan juga Sam 4 tahun perkahwinan. Tetapi sebenarnya usia perkahwinan itu walaupun mungkin ada memberi kesan kepada pasangan yang tawar hati ataupun tidak. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada bagaimana kita melayan pasangan kita, menghargai pasangan kita, dan ini yang akan menterjemahkan dalam tawar hati ataupun tidak. Untuk Tila dan juga Sam, mungkin boleh kongsikan sehingga usia 4 tahun perkahwinan ini pernah ataupun tidak berlakunya situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kemudian berlakulah juga rasa tawar hati ini. Ini yang nak cerita. Cerita dulu. Tila dengan Sam selalu cakap pasal benda ni. Saya selalu cakap pasal, awak selalu kan awak saya tanya awak boring tak dengan saya? Tila selalu tanya soalan tu dengan dia. Awak boring tak dengan saya? So dia akan cakap macam, taklah. Tak adalah. Rasa sekejap je kan kita kahwin. Sekejap je kita kahwin. Saya sorry ya, sekejap. Saya tak pernah boring dengan dia. Tapi bila dia asyik tanya, awak boring tak dengan saya? Awak boring tak dengan saya? Saya akan jadi boring. Sebab okey, 4 tahun kahwin. Tapi sebelum tu kita orang dah kenal lama. So total perkenalan Tila dengan Sam 10 tahun lebih. Lamanya. Betul. Tetapi itulah kabelan. So jadi apa ni tapi berbezalah kahwin dengan sebelum kahwin adalah satu situasi yang sangat berbeza. Tapi terus terang Tila cakap sekelumit pun Tila tak pernah rasa boring dengan dia. Wah, kejap. Pernah rasa bosan. Tila, kalau tadi Tila kongsi Sam yang selalu bertanya ke Tila, awak bosan ke? Tila yang selalu bertanya ke Sam, awak selalu bosan dengan saya atau tidak? Sam pernah tak bertanya soalan yang sama kepada Tila? Saya tak pernah. Pasal saya rasa saya kena cuba sedaya upaya untuk tidak membosankan dia. Alhamdulillah. Dia tak bertanya. Pasal apa saya faham kadang-kadang tentang biasanya terutama lelaki minta maaf kaum-kaum lelaki lelaki ni ego dia sangat-sangat kuat. So apabila ego dia terlalu kuat sangat, dia asyik memikirkan tentang diri dia. Aku nak ini, aku nak itu. Kita dah tak boleh dah fikir macam tu. Pasal satu pasangan tu dia 2 orang punya kerja, bukan satu orang. Bukan kerana kau, bukan kerana lelaki, kerana dua-dua. Jadi saya kena menjaga sebaik-baiknya untuk menjaga dia supaya dia mampu menjaga saya juga. Alhamdulillah. Give and take lah. Betul tak, Datuk? Saya tersenyum Tila dengan jawapan Sam. Saya nak 44 tahun tu Datuk. Tapi jauh perjalanan. Datuk, suka kalau kita dengarkan dan kita lihat karakter Sam dengan Tila ni. Sebenarnya mereka ni memang kalau kita lihat di laman sawang Instagram pun memang pasangan yang orang boleh kita katakan gila-gila, happy go lucky. Gila-gila remaja. Gila-gila ke gila? Gila dia. Dan kalau kita lihat apa yang Sam katakan itu juga betul. Dalam hubungan rumah tangga ni bukan saja komunikasi tetapi hidup untuk saling melengkapi. 4 tahun mungkin dalam kalangan penonton merasakan ini satu fasa honeymoon. Masih lagi fasa yang baru, fasa cinta-cinta. Jalan masih lagi boleh pegang tangan. Bukan engkau di sana, aku di sini. Begitu Datuk. Tapi apabila kita melihat dalam kehidupan berumah tangga ni tidak semua orang nasibnya serupa. Ada orang yang baru saja mendirikan rumah tangga pun namun tak sempat nak mencipta ataupun nak merasa bahagia itu sendiri. Tadi Datuk dah katakan tentang punca-punca itu. Antara faktor-faktor utama yang boleh menyebabkan seseorang itu betul-betul boleh rasa tawar hati terhadap pasangannya. Apakah sebenarnya faktor-faktornya selain daripada curang dan juga faktor-faktor lain? Yalah, selain daripada curang tu sebenarnya kita ni kena ingat bahawa suami isteri itu Allah jodohkan untuk
komplimen, suplemen lengkap-lengkapkan. So kadang-kadang mereka gagal. Itu jadi boring tu. Memanglah satu bising, satu senyap sikit, ya, satu banyak bertanya, satu banyak menjawab, ya, satu pantas, satu slow, sabar, satu suka serak-serak, ya, satu suka berkemas, ya. Itu contoh. Contoh je. Walaupun betul tapi contoh je. So itu satu perkara. Tapi saya suka tadi sebab dia ada curhat tadi tu. Ya, dia tanya, "I boring tak? Apa yang So ini satu situasi yang ramai orang kita tak buat. Terutama pasangan orang Melayu, ya. Dia jarang bertanya. Jadi kalau orang perempuan akan bertanya, "You sayang kat I tak?" Itu sebenarnya nak pengukuhan sebab kadang-kadang laki-laki ni oleh kerana ego dia jadi dia kadang kurang menyatakan. It's not their culture. It's our culture sebab dia mak bapak tak pernah tunjuk. Ni ikut perangai bapak tu. So, itulah masalahnya. Dan of course lah kadang-kadang kita kena ingat maaf ya. So ini satu perkara yang sangat penting. Masalah yang tawar itu sebab di samping komunikasi, di samping tolak ansur, di samping memahami lengkapkan ialah itulah dia. Kadang-kadang bila sebenarnya tidur bersama itu satu asas penting untuk kadang tu memperkasa kita punya kehebatan kemesraan. Suami isteri dengan kawan rapat sama, iman pun sama. Kadang dia tebal, kadang dia nipis. Ya, sebab bila bersama pegang tangan, ya, dan sebagainya. So hubungan seksual itu sangat-sangat penting. Kadang ada pasangan yang mengajuk sikit tidur berasingan. Tidur berasingan tu dikutuk oleh malaikat satu, tetapi itulah mudah tawar hati. Ya, seminggu. So kadang walaupun tidur bersama tapi kalau tidak ada jiwa dalam tidur itu, meaning tidak ada, ya, jangan tidur dalam keadaan marah atau benci atau rajuk. Kalau merajuk pun maafkan walaupun SMS ada. WhatsApp aja. Cuit-cuit. Tadi dia cuit-cuit Datuk. Tadi Datuk cakap dia cuit-cuit. Buat tertendang. Datuk, kita nak dengarkan pendapat orang ramai. Tapi sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai, nak tanya juga Datuk ni. Kadang-kadang sekarang ni banyak pengaruh filem. Kita tengok filem Inggeris, filem Korea pula sekarang. Semua romantik. Fiza suka tau filem Korea ni. Jadi isteri pun rasa macam, kenapalah tak dapat suami macam tu tak bagi bunga macam tu kan, macam tu Datuk. Tapi untuk fasa hubungan rumah tangga yang lebih daripada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, logik ke kalau tak pernah rasa rimas ataupun mungkin ada rasa tu, tapi bagaimana untuk kita mengawal perasaan tu Datuk? Okey, pertamanya kita ingat bahawa apa yang kita tengok kat TV, drama baik Melayu, Cina, Korea tu semuanya drama. Ya, in reality amat berbeza. Sebenarnya saya 6 tahun belajar di Amerika, so saya tengok romantiknya. Tapi bila saya tanya parents dan suami isteri, kebanyakan tak so romantik dalam drama, dalam filem. Dia not. Tak jadi nak cari suami luar negara. Orang Malaysia je. Baik cari Jawa je. Cari Jawa tu okey. Okey. Itu satu perkara lah. Dan yang keduanya, kadang-kadang kita ni bila dah lama kahwin, kita punya cara mempamerkan kasih sayang berbeza. Tidak cakap saya tapi dengan tindak tanduk, makan terus bawa pinggan mangkuk ke sink terus cuci, itu tanda sayang. Betul. Ta'awun tu tolong menolong, ya. Kadang just geletik-geletik, lepas mandi tarik towel, itu semua benda-benda kecil. Saya akan buat tu. Banyak lagi saya buat kadang. Pada muka. Suami isteri is fine. So suami isteri ini kena di-recharge. Sebenarnya kena jadi orang baru setiap hari dan kita kena anggap pasangan kita macam orang baru. Because walaupun 4 tahun, 5 tahun, saya 44 tahun, kita bangun pagi kita tak tahu mood dia. Mungkin hari itu hari pertama bendera Jepun naik. Contoh. Oh ya. So, rupanya mood, alamak, mood dia silap buat lawak pula. Tarik towel masa silap. So, anggap pasangan orang baru. Setiap kali kita jumpa dia, walaupun dah kenal lama, satu, keduanya, kita pun akan berubah menjadi orang baru. Apa benda yang patut aku, benda baru yang aku belum buat, geletikkan baru ke, joke baru ke, perangai baru ke. Lama-lama seronok. Terus banyak orang yang sentiasa fikir sikit-sikit itu, Allah akan bagi ilham. InsyaAllah akan mantap. Sebab kasih sayang ni kalau tak nak buang tawa, kena dipupuk, kena dibaja. Bukannya tengok pada nasib. Cannot. Bukan serah je. Tak ada. Sama macam air. Kalau air itu rasa tawar, tambahlah gula, barulah rasa manis. Baik. Dah cukup umur. Dah boleh dah. Dah boleh sangat. Kita ada banyak lagi yang nak tanya kepada tetamu kita. Takutnya kena soalan tu. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu, apa kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Bila yang kalau kita dah bagi tahu banyak kali ataupun situasi tu akan berulang kan, berkali-kali dalam masa yang singkat pula tu, kita jadi lagi stres dan tu sebab kita macam marah lagi, hilang terus perasaan tu.
Kurang komunikasi dalam rumah tangga sebab saya rasa ini antara benda yang paling penting yang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita tak suka benda yang dibuat, benda yang kita tak puas hati kita pendam. Jadi bila disimpan lama-lama berkemungkinan itu boleh menyebabkan kita ni jadi tawar hati. Mungkin sikap diorang berbeza daripada kebiasaan. Mungkin sebelum ni romantik je kan. Tiba-tiba kali ni kita tanya sikit, abang nak makan? Dah. Kita tanya, dah makan belum? Macam tu. Padahal sebelum ni lain ni. Cakap lembut, sudah makan sayang. Macam tu kan. So sebab itulah. Siapa semua berubah? Kan dah tahu hati. Sebab masing-masing buat hal sendiri dan tak bertegur siapa. Pulang kepada masalah tersebut. Kalau masalah tu sebesar-besar macam menipu, kita tawar hati sampai sayang pun dah hilang. Bila time kita tawar hati, si dia pun bawa hal ataupun buat hal masing-masing kan. Takut ada orang lain yang mengisi ruang kita tu, dan kalau ini tak dapat nak diselesaikan masalah tu, takut nanti pengakhirannya adalah perpisahan. Walaupun kita tak mahu, tetapi benda tu dah menjadi bara, jadi susah untuk kita nak baikkan semula. Hidup bilik asing-asing dan mungkin tak ada penyelesaian, bercerai je lah. Kita kena tahu kesilapan kita dan kita kena ubah apa yang dia tak suka tu, dan kita kena ada effort lah dalam nak memujuk dia, seperti lebihkan masa untuk dia. Ikut pada sebab apa tawar hati tu. Ada setengah wanita kalau lelaki tu ada orang lain curang ke, memang dia akan tawar hati yang tiada penawarannya semula. Beberapa orang selebriti dan juga orang awam tentang topik kita pada hari ini, dan saya tertarik untuk kita balik kepada poin yang Datuk kongsikan tadi, iaitu kita perlu memperbaiki diri kita dan juga kreatif dalam bercinta dengan pasangan kita. Untuk Tila dan juga Sam, orang kata biasanya dalam tempoh dating tu yang sweet-sweet, lovey-dovey, cintan-cintun, tetapi bila dah terlafaznya akad, mungkin perasaan itu kadang-kadang ia beransur kurang begitu. Tapi untuk Tila dan juga Sam, macam mana sebenarnya untuk memastikan hubungan itu sentiasa hangat, sentiasa panas, sentiasa intim? Walaupun dah ada 2 orang anak sekarang. Ada tak curi-curi dating berdua? Okey, selain daripada makan jamu makan jamu. Okey, saya nak tekankan yang kita kena kenal pasangan kita lah. Kita kena kenal pasangan kita dan kita tak boleh mengharapkan sebelah pihak je buat kerja. Kita apa yang nampaklah kadang-kadang suami kita bukan seorang yang romantik. Contoh je. Sam bukan nama sebenar. Saya bukan seorang yang romantik. So kita cuba untuk jadi romantik. Macam Yana cakap macam ni curi-curi dating. Memang susah sangatlah awak kalau kita nak keluar dating sangat susah gila. Kadang-kadang tiada dapat okey awak malam ni kita nak tengok wayang. Pukul 8 kita tidurkan anak-anak. Pap nak keluar dia bangun. So tak jadi pergi kan, memang tak boleh pergi. So memang kita akan duduk kat rumah dan tengok movie je. Dan kalau kata macam Sam pergi kerja jauh, tak balik berhari-hari, Tila akan sentiasa call dia, FaceTime dia sejam sekali, setengah jam sekali sampai dia rasa macam annoying bini aku ni. Tak, sebab Tila nak keep momentum tu yang sebelum kahwin yang kita buat ni. Sampai dah lepas kahwin, dah ada anak pun Tila nak buat benda yang sama. Sampai kan Sam kadang-kadang rasa macam, awak ni Tila tahu dia rimas. Tapi Tila akan buat. Tila akan call dia, tanya walaupun tak ada soalan Datuk kan. Kita create je lah soalan tu. Memang dia akan rasa annoying. Tapi Tila macam, awak kat mana? Setengah jam ni. Setengah jam lagi awak kat mana lagi? Dia dekat tempat yang sama. Faham tak? Dia memang akan rasa macam dia ni annoying. Tapi Tila tetap akan buat benda tu sampai bila-bila. Tapi menariknya apa yang Tila kongsikan ni, sebab istilahnya adalah courting dalam bahasa Inggeris, dan courting ini yang diperlukan dan diwajibkan sebenarnya kalau nak menghangatkan hubungan suami isteri. Kalau macam Sam sendiri, macam mana sebenarnya Sam melihat situasi mungkin dalam pasangan di luar sana yang ada rasa tawar hati? Kalau Sam sendiri, kalau rasa tawar hati, apa yang Sam buat? Adakah Sam luahkan kepada pasangan ataupun macam mana? Macam Sam cakap tadi, sama juga. Kalau Sam sendiri tawar hati, Sam kena tawar hati kerana dia. Sebelum tu Sam kena tanya diri Sam dulu, aku ni cukup ke untuk memaniskan hati dia sebelum aku nak rasa tawar hati? Adakah aku tawar hati kerana perangai dia, kerana perbuatan aku sendiri? So that's why sebelum kita rasa orang lain punya tawar hati ataupun kita tawar hati kerana orang lain, kita nak kena tengok diri kita dulu. Adakah apa-apa
yang kita buat membuatkan dia jadi seperti mana yang kita tak suka tu. Okay. You know, so it's all about, it's not just about the other person, it's about you as well. It's about the pasangan. Baik. Kan? Macam kena ada refleksi diri sikit. Betul. Datuk. Ada mengatakan bahawa pasangan kita juga adalah cerminan kepada diri kita. Dan kalau kita lihat apa yang Sam katakan tadi, bertuah hatilah juga mendapat pasangan seperti Sam kerana sebelum meletakkan sesuatu perkara ataupun meletakkan sesuatu perkara itu sebagai satu masalah, Sam melihat masalah itu pada dirinya sendiri. Ya, betul. Nak memperbetulkan dirinya. That is good. Dan Datuk, kalau Datuk katakan dari awal tadi, kesan daripada akibat tawar hati ini, mungkin ramai yang tak sedar bahawa ia mungkin boleh memberi kesan yang besar kepada diri kita dan juga orang sekeliling. Seperti awal tadi, bukan saja boleh sehingga membunuh orang lain, tetapi juga boleh membunuh jiwa dan raga kita jika tak dibetulkan dan tak diluahkan, Datuk. Yes, so Sam is lucky dia ada a killer in the house. Jadi Rumah kilah. Rumah kilah berapa? Itu betul. So, kalau kita nak memastikan pasangan kita tak boring kat kita, tak tahu hati, kita kena check. Ya, semua orang kena sedar, Sam ke saya ke semua lelaki, sebab lelaki itu pemimpin, di manakah silap-silap aku yang menyebabkan isteri aku kena jengkel, menyampah, fed up. Apakah tindak tanduk aku, sikap aku, diam aku atau bising aku yang menyebabkan pasangan kita mungkin fed up. So, this is the first step. Semua orang kena tengok sebab kata Sam, kita ni tidak sempurna. Jadi kita tengok apa benda yang ketidaksempurnaan aku ni yang menyebabkan pasangan aku jadi fed up. Sebab tadi disebut daripada interview tadi, diulang-ulang kata Dinah tadi, diulang-ulang kesalahan yang sama. Ini yang menyebabkan kadang satu je kesilapan. Satu je, ya. Buka je boxer, campak ke tepi. Buka je boxer, contoh. Tonggak ke tepi. Tak contoh masuk tapi dalam, pandang Sam tak? So, lama-lama fed up juga. Masuk tahun ke-13, memang dah tak tahan lah. Same thing being repeated. Itu satu perkara. Dan satu lagi ialah, semua orang, terutama wanita ni, dia perlukan pengukuhan, belayan, sentuhan, kata-kata. Yang kebanyakan kita lelaki-lelaki ni, oleh kerana mulut kita simpan ke hati, kita sebenarnya tak sampaikan seperti yang diharapkan oleh wanita. So semua wanita kena faham. Laki-laki yang normal macam Sam ni, dia memang sayang tapi cuma memanglah tak romantik, ya, tak macam Korean, tak macam dalam drama. You dalam drama pun romantik habis. Datuk. Tapi kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni dah tahu hati tapi kita simpan, kita pendam. Kita tak cakap dengan pasangan kita. Kita tak luahkan. Sampai satu tahap kita dah meletup macam time bomb tu. Masa tu kita dah ada keputusan kita. Macam tu macam mana pula, Datuk? Kita jadi pada Kuzairi tu. Kuzairi ya? Kuzairi tu. 7 hari mencintiku. Itu yang masa nak nikah tu dia mengamuk ya. Sebab dia pendam-pendam itu pun satu kesilapan. Ya, sebab kita kena itulah curhat tu sangat penting. Tapi sebab bukan budaya. Tapi sekarang kita ada alat gadget ya, dengan kita punya WhatsApp-nya kita boleh boleh kita share ya, kalau malu lah walaupun sebelah-sebelah pun sebab malu sebab baru bertengkar kan. Ego tu. Jadi boleh sampaikan mesej. So that is very important. Benar, walaupun saya dah lama kahwin kan, adalah saya pernah mengajuk sekali. Dia buat WhatsApp kat saya, masya-Allah. Tuan Dr. Fazila, ada seorang isteri yang kecil hati. Aduh. Dia hantar surat layang. Aduh, Mak. Ya Allah. Memang jiwa saya terbeli dan tergadai terus. Memang selepas tu saya pun jawab dengan penuh, saya jawablah. Jawab macam tu jugalah. Dia punya kau punya punchline dia. So akhirnya okeylah. Kejap je. So itu penting. Tapi kan Datuk, kalau kita berbalik kepada drama ataupun yang berlaku dalam filem ataupun sinetron kan, benda ni dia berkait rapat juga dengan situasi di mana bukan pasangan itu yang rasa tawar hati dengan pasangannya, tetapi dengan keadaan, dengan orang di sekeliling keluarga kecil mereka itu. Ini sebenarnya yang membuatkan pasangan ni macam kalau nak luah, mati emak, kalau ditelan, mati bapak. Jadi kalau macam Tila sendiri, bagaimana sebenarnya untuk memastikan walaupun dalam perhubungan itu antara Syatila dan juga Sam, tetapi hati orang yang lain ini juga perlu dijaga sama untuk orang kata untuk menghasilkan membuat sebuah keluarga yang lebih harmoni. Maksudnya dekat sini mungkin kita Tila sebagai seorang isteri macam Sam kan, dia ada mami dan kita tahu dia memang rapat dengan mami. Tila kena tahu kat mana batas Tila. Contoh sebab Tila ni sejenis yang kalau dengan Sam, Tila memang sejenis suka yang macam suka pegang-pegang dia. Tila macam nak peluk, nak kiss macam tu. Tapi bila ada family di depan, kadang-kadang kita cuba control. Datuk kadang-kadang benda tu tergelak juga. Kan? Sebab Tila cuba control benda tu supaya pihak lain tak ada rasa macam kecil hati ke apa ke. Sebab Tila dah ada anak. Bila Tila ada anak lelaki,
Tila memang jatuh cinta, sayang sangat dekat dia. So Tila tahu perasaan seorang ibu tu bila anak kita dah besar dan dah ada pasangan dia sendiri. Lepas tu dia akan jadi sedikit jauh daripada kita. Tila boleh letak diri Tila ni dekat tempat mami sekarang ataupun dekat tempat mak Tila. Which is Tila kalau boleh tak nak ada rasa kecil hati langsung kalau anak aku dah besar, dia ada bini, dia jauhkan aku ke, dia jauhkan diri pada aku ke, aku tak nak ada benda tu. Tila tak nak. So Tila faham perasaan tu. Jadi Tila apply benda tu lah dekat relationship Tila sekarang. So kalau mami ada ke apa ke, Tila akan macam pandai lah main peranan dekat keadaan sekeliling tu. Tapi kalau lihat Tila dengan Sam, kedua-duanya rapat dengan kedua-dua keluarga kan. Selalu juga tengok Sam beraktiviti dengan keluarga Tila, keluarga besar kan. Tila juga bersama dengan keluarga Sam. Ada keharmonian di situ. Datuk, Sam dan juga Tila, ini ada sesuatu yang nak kita kongsikan daripada rakan kita di Facebook juga. Katanya saya dah 3 kali gagal dalam rumah tangga. Semua sebab tak ada rasa tanggungjawab dari pihak suami. Ketiga-tiga dalam rumah tangga saya terpaksa memikul beban, tanggung anak-anak, pikul semua tanggungjawab, ada macam tak ada. Jadi selalu makan hati sebab perangai lelaki yang selalu bagi bebanan buat saya tawar hati dan bosan. Kadang-kadang bila tekanan buat saya jadi benci biadab pada suami. Sekarang saya senang hidup sendiri dengan anak-anak, alhamdulillah. Ini mungkin bukan satu, banyak terjadi dalam kalangan masyarakat kita. Apabila seorang wanita itu dah terlalu lama berdikari, bila ingin mendirikan rumah tangga, ingin mencari bahu untuk bersandar, dahan untuk berteduh, untuk berkongsi rasa kasih dan sayang. Tapi kalau dah masuk ke dalam perkahwinan, segala-galanya harus dilakukan. Sebagaimana sewaktu dia bujang ataupun sendirian, itu juga mungkin boleh menimbulkan bukan saja rasa tawar hati tadi, Datuk. Rasa marah, sehingga boleh menimbulkan rasa kurang sopan dan kurang hormat pada pasangan. Bagaimana kita nak membantu mereka ini, Datuk? Itulah, itu satu isu yang sangat penting sebab ramai kita ni, kita semualah, kita kadang tertarik pada pasangan sebab kenapa dia suka ni? Dia hot. Itu ya memanglah kita akan tengok yang cantik, which is normal. Tetapi kalau itu saja dia punya kata tu kriteria yang terutama, maka ni akan jadi masalah begini. So kita kena ingat the package tu. Pasangan kita sebenarnya bila 3 kali dapat suami yang sama perangai, tengok di mana silapnya tu. That means you are attracted to someone yang memang sama dia punya species. Jenisnya sebegitu. Niche dia begitu. Itu be careful. So itu satu sebab sebenarnya untuk mencantikkan untuk kata untuk merawat diri kita dan merawat pasangan, kita kena patah baliklah. Kena patah balik sebab barang siapa mendapatkan diri dengan Allah, Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. So dua-dua pihak kena betulkan diri. Kalau rasa tahu ada masalah, betulkan diri balik, rapatkan balik. Dan itulah kena belajar untuk bukan saja bercakap tapi belajar mendengar. Sebab kita ada 2 telinga, 1 mulut. Kita kena 2 kali mendengar. Belajar untuk mendengar bukan dengan telinga, dengan hati, dengan minda, dengan intelek, dengan iman. Kita dengar, dia ni you suka ke? Okey. Itu dia tak suka tu. Cara cakap, kalau dengar nada dia, mood dia, muka dia, dan yang paling penting vibration dia tu. Sebab suami setiap Allah berikan satu gerak batin vibration sangat kuat. Jadi suami boleh faham apa hasrat isteri, niat isteri, rajuk isteri tanpa cakap. Ini memang berlaku untuk pasangan yang benar-benar ada keserasian roh. Dengan syarat itulah selalu bermaaf-maafan, senantiasa doa mendoakan, buat kerjasama dan sebagainya. Dan tarik-tarik tawel sama-sama tarik-tarik tawel. So benda-benda insya-Allah. Nanti share. Tak sabar nak boleh buat. Saya kira konklusi yang terbaik dari Datuk untuk topik kita pada hari ini, tapi sedikit seringkasnya dari Tila. Macam mana sebenarnya untuk, mungkin ada tips yang dikongsikan untuk sentiasa orang kata tadi, menghangatkan lagi pasangan. Okey, jadi diri sendiri kot. Jadi Tila memang macam ni. Apa yang Tila orang nampak dekat luar, ini adalah Tila. Kan awak? Ini adalah Tila. Tila rasa Sam kahwin dengan Tila pun sebab inilah Tila. Tila tak boleh jadi orang lain. Kalau Tila jadi orang lain, Tila akan rasa macam kita tahu kita menipu. Kita tahu kita menipu dan kita berlakon. Sering kasih daripada Sam sendiri untuk penonton-penonton kita. Itulah dia, macam Sam tekankan saya lagi, relationship is not about yourself lah. It's about pasangan. So sebelum kita mengkritik pasangan, kritik diri kita dulu, perbetulkan diri kita, dan bila kita bagi satu good example for our partner, dan partner kita insya-Allah dia akan ikut. Macam dia juga, Sam dulu pun sebelum kahwin pun Sam ada kekurangan diri Sam. So Sam dah kenal dia tanpa dia punya topeng, dia dah tunjukkan perangai sebenar. So banyak benda yang ada pada diri Tila ni yang Sam belajar dan Sam try improve untuk jadi lebih baik. Alhamdulillah. Sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri selain komunikasi dan saling menghormati. Itu adalah kunci untuk mengelakkan pasangan kita dan diri kita sendiri dari menjadi tawar hati. Terima kasih kami ucapkan kepada Syatila, Sam dan juga Datuk Dr. Fazilah Kamsah di atas
perkongsian pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi orang kata garis panduan dan juga tips yang berguna kepada anda semua. InsyaAllah banyak yang boleh kita guna pakai tadi. Kita simpan rapi-rapi. InsyaAllah kita jadikan amalan dalam kehidupan seharian kita dan semoga bermanfaat. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi di Wanita Hari Ini sebentar lagi. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dalam segmen Tajaan. Saya bersama dengan Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Baik, Alhamdulillah. Cantik Fiza hari ini. Nak cakap juga Atira pun nampak lain cantik sangat hari ini. Terima kasih. Dan seperti biasalah, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang dah tak sabar-sabar nak tahu apakah yang dibawakan oleh Jamu Jelita hari ini. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat Atira ucapkan. Okey Fiza, tak percaya Jamu Jelita kalau setiap hari Jumaat orang mesti dah tahu hari Jumaat ni hari Jamu Jelita. Jadi tak perlu nak cakap panjang lagi untuk orang kata apa pengenalan. Hari ini Atta nak kongsikan kepada anda yang mana dah mengamalkan produk Jamu Jelita mesti tahu bahawa jus Sedunia Underlife merupakan produk kami yang dah hampir 9 hingga 10 tahun di pasaran ni Fiza. Rasanya tak jemu-jemu kami datang WHI dan bercerita tentang kehebatan produk jus Sedunia Underlife yang berharga RM89.90 ni. Yang mana kehebatannya Fiza? Yang mana sekarang ni kita tahu ada masalah kadang-kadang tu bila kita bersolat perlu berkerusi, kita ni nak naik tangga pun perlu dipapar, naik tangga pun jadi slow, kita jadi tak larat dan segala aktiviti terbatas oleh kerana masalah kesihatan. Atta sarankan kepada anda boleh cuba dapatkan produk jus Sedunia Underlife ni yang mana penggunaannya ia mengandungi 50 buah dan herba dan penggunaannya bantu meningkatkan mutu tahap dan taraf kesihatan. Jadi jus ini boleh diamalkan seisi keluarga. Ini adalah produk pertama kita Fiza. Okey. Dan seterusnya Atta nak kongsikan kepada anda ini adalah produk kegemaran rakyat Malaysia iaitu Atta percaya rangkaian White cukup mendapat tempat di hati pengguna tak kisah apa pun produk tu dan salah satunya adalah produk White Putih Mulus. Okey, White Putih Mulus ni Atta percaya yang mana belum cuba anda kena cuba sebab Puak Putih Mulus ni merupakan produk yang telah terbukti selamat penggunaannya dan juga produk yang orang kata apa dah berada di pasaran hampir 9 tahun, malah kandungannya Fiza yang tinggi dengan ekstrak vitamin C, buah-buahan antioksidan seperti acerola cherry, ramuan astaxanthin yang semestinya merupakan bahan yang selamat penggunaannya. Jadi tak perlu risau, anda boleh amalkan tanpa was-was. Lagi-lagi ibu mengandung, ibu menyusu, anak dara lelaki pun boleh amalkan. Yang mana mak-mak kita yang ada masalah kulit seperti kusam, jerawat, dan kulit yang tidak bermaya, anda boleh amalkan Puak Putih Mulus ni Fiza. Lagi kita tahu wanita ni cukup takut dengan isu penuaan, lebih-lebih lagi yang mengandung ya Fiza. Ada orang kongsikan bahawa sewaktu mengandung beliau mengalami masalah kulitnya kusam, kulit jadi kering. Dan yang mana mengandung pasti tahu bahawa kadang-kadang tu perubahan hormon menyebabkan leher tu ada gelap-gelap, celah-celah pelipat tu ada gelap yang waktu mengandung je ada. Ini normal sebab perempuan mengandung ada perubahan hormon. Jadi ada yang dah mengamalkan, kata ibu mengandung seusia 4 hingga 5 bulan kandungannya beliau mengamalkan Puak Putih Mulus. Alhamdulillah sehingga bulan terakhir ke-9 9 bulan mengandung dan bersalin sewaktu berpantang tiada masalah kulit. Kulitnya alhamdulillah waktu berpantang sangat cantik, bersih, tak ada kesan-kesan gelap di leher, di lipatan dan sebagainya. Jadi berpantang pun boleh kelihatan cantik kalau anda amalkan produk Puak Putih Mulus ni. Yang mana itulah dia kehebatan ramuan astaxanthin yang terdapat dalam produk ini, dah bantu rawat masalah kulit tadi. Dan ini adalah salah satu produk kenapa ya Fiza yang belum cuba kena cuba. Dan cara penggunaannya pun cukup mudah, boleh tengok di VT. Hanya menggunakan 150 ml air, lepas tu 1 skop goncang seperti biasa dengan shaker yang telah kami sediakan. Minum 2 kali sehari, insya-Allah penggunaan yang konsisten membantu anda dapatkan kulit yang lebih menawan, yang tiada masalah dan yang Atta percaya yang mana dah amalkan. Nak tengok kami punya testimoni boleh follow IG kami Jamu Jelita Official dan tengok testimoni kami yang dah amalkan. Okey, itu tentang 2 produk. Produk pertama kita tadi kita ada jus Sedunia dan juga Puak Putih Mulus. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya istimewa yang mana Atta percaya selalu sabun Sri Wajah ni bila Atta bersiaran Atta selalu cakap produk ni boleh singkirkan lebihan minyak, boleh bantu atasi kekusaman kulit. Jadi hari ni Atta nak buat demo di tapak tangan Atira ni ataupun di tangan Atira ni adalah celak. Kita tahu celak ni bila kita pakai sesuatu cleanser ni kadang-kadang dia meninggalkan kesan macam hitam-hitaman yang tak betul-betul bersih. Jadi Atta nak tunjukkan kepada anda yang mana dengan bantuan sabun Sri Wajah ni anda boleh tanggalkan celak-celak ni. Anda boleh tanggalkan celak ni dengan hanya apply saja sabun Sri Wajah ni di permukaan yang mana kita bawah mata kita tu kita sapu je. Memang penggunaan sabun Sri Wajah ni boleh menanggalkan segala kotoran-kotoran makeup dan juga sel-sel kulit mati yang ada di kulit. Tak ada.
Dengan hanya penggunaan sabun seri wajah yang berharga RM11.90 saja, anda yang ada masalah kekusaman kulit yang selalu orang kata apa nak mencari makeup remover untuk tanggalkan, yang suka pakai celak tu yang meninggalkan kesan-kesan bawah mata gelap-gelap, anda boleh cuba sabun seri wajah ni berharga RM9.90 saja. Dan produk yang terakhir hari ni saya bawa model design cukup cantik tepi Atira ni. Silakan. Okey, ini adalah produk yang turut terdapat di dalam set Putih Mulus, iaitu tadi sabun seri wajah, Putih Jelita BB Silky Day Cream. Ini adalah produk yang mana Putih Jelita BB Silky Day Cream ni walaupun warna dia pink, tekstur dia sangat gebu dan boleh pakai ikut semua jenis warna kulit. Okey, maksudnya tak kisahlah putih melati ke putih dodol ke semua boleh lah. Boleh pakai sebab bila kita apply di kulit wajah, dia akan ikut warna skin tone kulit kita. Okey, sambil model kita bersiap dan pakai produk itu, mungkin Atira boleh rumuskan sekali lagi tentang rangkaian produk daripada Jamu Jelita. Jadi yang mana menyaksikan kami hari ini atau percaya, anda pasti tahu bahawa jus Sedunia Adalah ni telah berada di pasaran hampir 9 hingga 10 tahun. Dan produk ini cukup berkesan, yang mana saat botol pertama anda dapat lihat bahan-bahan dan produk ini telah bantu anda mendapatkan taraf kesihatan yang lebih baik dan berharga cuma RM89.90 saja. Dan produk kedua ini adalah produk yang cukup mendapat maklum balas dan juga orang kata apa, mendapat tempat di hati pengguna, yang mana berharga RM38.90 saja. Produk Puak Putih Mulus ni boleh diamalkan buat anda yang ada masalah kulit. Lelaki dan wanita pun boleh amalkan. Dan sabun seri wajah berharga RM11.90, Putih Jelita BB Silky Day Cream berharga RM28.90. Jadi yang mana nak jadi stokis kami, boleh terus hubungi Atira di 1800-885510 atau WhatsApp Atira di 013-3535-753. Dan jaminan daripada Atira, ketiga produk ni merupakan produk yang selamat penggunaannya, Fiza. Produk yang telah mendapat tempat di hati pengguna dan produk yang cukup terkenal dengan tagline kami, iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dah siap pun hasilnya. Okey, ini adalah hasilnya yang mana kita boleh lihat. Nampak warnanya yang pink tu cukup sesuai dengan kulitnya, nampak sebelum dan selepas. Jadi anda yang mana risau takut tak sesuai dengan skin tone anda, jangan risau. Putih Jelita BB Silky Day Cream sesuai untuk semua jenis kulit. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Atira di atas penjelasan berkaitan rangkaian produk Jamu Jelita itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembali nanti ada persembahan istimewa dari artis jemputan hari ini. Jangan yang ke mana-mana. baik dari Jamu Jelita. Terima kasih. Wanita hari ini, akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Menantikan kamu bagai bulan jatuh ke bumi, hanya dalam mimpi. Saat kau melukakan, namun ku tetap setia mencintamu tanpa kata. Begitu berat ku fahami kamu, dan akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Saat kau melukakan, namun ku tetap setia mencintamu tanpa kata. Begitu berat ku fahami kamu, akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau
itu dia persembahan daripada Ahmad Fadlin dengan lagunya Tetap Setia. Tetap Setia. Setia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Tadi khabar? Alhamdulillah terbaik. Akak semua sihat? sihat. Alhamdulillah. Tadi hati dah tahu ni tetap setia. Tetap setia, betul. Okey, Ahmad Fadlin, lagu ni difahamkan rilis sebulan yang lalu. Betul. Betul. Okey, dan mungkin boleh ceritakan sedikit Tetap Setia ni berkisah tentang apa? Okey, Tetap Setia ni sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang setia lah. Macam kakak ni setia tak? Alhamdulillah setia lah. So sebenarnya lagu Tetap Setia ni dia menggambarkan tentang kesetiaan seseorang tu lah. Dalam percintaan, contohnya macam saya dengan girlfriend, maybe saya dengan girlfriend. Maybe tu maksudnya ada ke tidak tu? Kemungkinan. Klise ya. So mungkin ada di situ dia dah buat pelbagai-bagai macam dia lukakan hati dia, walaupun apa-apa rintangan pun dia tetap setia dengan pasangan dia. Itulah maksud dia tetap setia. Tetap setia, tak kisahlah apa dugaan yang mendatang. Ya, betul. Tetap setia. Tapi nak tanya jugalah, Fadlin, sebelum lahirnya single ini yang memilih kepada tema percintaan, awak juga ada banyak buat cover-cover lagu. Betul. Kan? Okay. Kenapa? Daripada mana wujudnya minat untuk terjun ke dalam bidang nyanyian ini? Okey, sebenarnya minat ni datang daripada family saya sendirilah. Sebab bila family saya ni datang daripada ahli muzik. Ahli muzik kan tiba-tiba. Okey, ahli dia ahli muzik, dia datangnya. So macam ayah saya pemain gitar. So arwah pak cik saya salah satu penyanyi juga daripada bulan Son of Adam. So dari situ saya selalu ikut dorang punya jamming tau. Saya ikut dorang punya jamming, saya tengok. So dari situ asalnya saya tak menyanyi sebenarnya. Kita main gitar. Start tu kita dah main gitar dah. Start tu kita start nyanyi. Sampailah saya masuk ke alam perkolesian lah. Perkolesian. So orang kata it runs in the family lah, it's in the blood lah kiranya. Betul. Okey, tapi untuk single ini macam mana sebenarnya sambutan dari orang ramai? Bagaimana penerimaan mereka? Okey, untuk sambutan orang ramai, macam saya maklumlah kira baru nak menapak dalam platform ni. Dari sini. So alhamdulillah untuk dalam masa sebulan ni, walaupun bagi saya lah untuk artis baru ni, alhamdulillah sambutan yang sangat baik. Boleh dikatakan orang sekeliling yang tak putus-putus support saya dengan lagu Tetap Setia saya. Okey. Walaupun baru lagi dalam orang kata industri seni ini, tapi kalau kita lihat klip video officialnya telah pun mendapat capaian sebanyak 16,000 tontonan di YouTube. Tahniah kita ucapkan. Selamat maju jaya kita ucapkan kepada anda, tapi seperti biasalah Kalau ada social media yang nak diwar-warkan kepada penonton yang nak follow Fadlin, macam mana caranya? Okey, bagi penonton ataupun para peminat sana, so saya kalau nak follow saya dalam social media macam contoh IG, Twitter, Facebook, so korang boleh type saja AMAD FADLIN Ahmad Fadlin. Ahmad Fadlin. Yeah. YouTube pun sama? Sama-sama, YouTube Okey, baik. Boleh tekan like dan follow sekarang Betul. Instagram dan juga Facebook Ahmad Fadlin. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat maju jaya dan Terima semoga kasih. terus bersinar dalam industri. Amin. InsyaAllah. Dan kita dah sampai ke penghujung siaran pada hari ini. Tapi sebelum tu, bagi anda semua yang nak mungkin mengikuti sesi motivasi dan juga ceramah dari Datuk Dr. Fadilah Kamsah, bakal berlangsungnya satu pengurusan stres dalam norma baharu yang bakal berlangsung pada 9 September 2020 di Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah DIFKA. Jadi ada macam-macam ya, daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5 petang, dan anda boleh hubungi Cik Ikin di 013-611-5361. Kena cepat-cepatlah sebab tempat terhad. Betul, best betul topik tu. Lagi nak? Maklumlah kita dah boleh. Kita dalam situasi pandemik sekarang ni kan. Apa-apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah bersetia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Esok kami akan kembali dalam WHI Extra hari Sabtu. Okey, dengan topiknya pelbagai dekorasi jenis kek. Awak suka kek apa? Saya suka kek pisang. Oh, serius ke? Okey. Saya suka kek coklat. Alright. Jadi esok insya-Allah kami akan terus kembali bersama dengan anda dengan memaniskan hujung minggu anda dengan topik dekorasi kek. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ibu istri permaisuri.
Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari